Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahagian sirah pendidikan Islam tahun 6 dalam tajuk perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz sebagai tanda menyokong di atas penerbitan video-video yang akan datang. Baiklah, mari kita sama-sama perhati dan teliti kesan daripada penyebaran agama Islam di seluruh dunia. Boleh dikatakan Islam telah berkembang ke seluruh pelosok dunia, terutamanya di tengah-tengah Asia Barat. Baiklah, mari kita baca dan teliti strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesannya. Berapa strategi di sini? Baiklah, kita tengok strategi pertama, mengukuhkan negara Islam. Macam mana Rasulullah mengukuhkan negara Islam? Itu yang pertama, membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Yang kedua, memperkasakan ekonomi umat Islam. Yang pertama, membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, iaitu dengan menghapuskan amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Yang kedua, melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Yang ketiga, menekankan amalan, tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Yang kedua, memperkasakan ekonomi umat Islam, iaitu mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan jizyah? Jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Baiklah, kemudian strategi yang kedua, apa dia? Iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Iaitu yang pertama, peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Yang kedua, saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Kemudian strategi yang ketiga, iaitu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, menghantar utusan dan gubernur. Yang kedua, menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab. Adapun yang pertama, menghantar utusan dan gubernur, iaitu yang pertama, para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Yang kedua, para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Yang kedua,
menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab, iaitu baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Apakah kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kesannya, maka terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Negara Islam, yang kedua, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Jadi kita sebagai umat Islam mesti berusaha menyampaikan kebenaran Islam. Jadi kita tengok di sini Nabi sangat teliti dalam membuat perancangan. Kemudian baginda serta para sahabat bersungguh-sungguh melaksanakannya. Selain daripada strategi dan kejayaan Nabi SAW serta para sahabat, ada juga ancaman-ancaman, cabaran-cabaran ketika berdakwah. Itu banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika berdakwah. Antaranya ialah yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Kisah Perang Hunain. Perang Hunain berlaku di satu tempat bernama Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Nabi berada di Madinah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin iaitu satu kabilah yang tinggal di Hunain, dan Bani Thaqif sama juga tinggal di Hunain, tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka, itu dari kabilah Hawazin dan Bani Thaqif, memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Yang kedua, Perang Tabuk. Kisah berkenaan Perang Tabuk berlaku di satu tempat yang bernama Tabuk, bila pada tahun yang ke-9 Hijrah, iaitu 9 tahun Nabi berada di Madinah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom, satu kerajaan yang besar pada ketika itu. Kerajaan Rom ialah satu kerajaan yang besar ketika itu, berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam
yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh ada seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh dari tentera-tentera Rom dan kerajaan Rom. Yang kedua pula, ancaman yang kedua iaitu menghadapi golongan munafik. Apakah yang dimaksudkan munafik? Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura, orang yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin di kota Madinah. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah yang pertama, sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan juga negara. Yang kedua, mereka juga menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Yang ketiga, mereka membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan ingin memecah belahkan kaum muslimin. Ingat adik-adik, bahawasanya golongan munafik ini ialah merupakan golongan yang berbahaya kerana mereka ni ialah pembelut dan mereka ni membawa kesan yang besar untuk merosakkan agama Islam. Baiklah, mari kita fahami dan hayati apakah iktibar pengajaran daripada perkembangan dakwah Islam. Di sini ada 3 iktibar pengajaran, iaitu yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah, menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Iktibar yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengan negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Iktibar pengajaran yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis da'iyah-da'iyah daripada musuh Islam. Rumusan daripada pelajaran kita pada kali ini, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kini Islam telah berjaya dan telah berkembang ke seluruh dunia. Jadi baiklah, Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami pelajaran kita pada kali ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz sebagai tanda sokongan di atas penerbitan video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.